hadis jelas sebut ni. Kamu siap ni. Cukup. Itu saja. Bas. Dia babik-babik lah. Oh, dok Ustaz, ni memang betul. Kalau Ustaz tengok pada duit Amerika tu ada the Masonic Seal of America. Atas duit Amerika, Inuit Coptis Novus Ordo Seclorum. Awak sejak bila pandai bahasa Latin? Bahasa Jawi pun tak kerti, Latin pula awak selok nak baca. Announcing the birth of the New World Order. Tuan-tuan sekalian, frasa New World Order hanya popular sekitar tahun 20-an saja. Dia start tahun 20-an. Penggunaan istilah itu pun tak ada kena-mengena dengan Novus Ordo Seclorum. Dia hanya muncul selepas Perang Dunia Pertama tahun 1918, di mana ada satu persidangan di Paris, dipanggil Paris Peace Conference. Negara-negara besar dunia bincang untuk susun balik World Order pasca perang. Kenapa dia panggil New World Order? Sebab Old World Order mereka perang suka-suka hati. Macam contoh kita Malaysia marah ke contohlah Indonesia, kerajaan marah terus pergi serang. Tak boleh lah begitu. Itu Old World Order. Cara orang zaman purba gitu. Kita nak marah ke kerajaan Sulu, tak ada bincang-bincang diplomatik antara surat perbuatan negara, tak ada, diserang terus. Jadi diorang pakat kita buat New World Order. Kita buat bentuk pentadbiran dunia yang baru, penyusunan tata dunia baru. Nak perang, berpantun dulu, bersuarat dulu, bincang. Habis jalan diplomasi, baru kita perang. Itu asalnya dia panggil Novus Ordo Seclorum. Tetapi sampah-sampah orang putih ini, inilah dia pembinaan dunia yang ni. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Tuan-tuan percaya Amerika boleh kuasai dunia? Dia perang Korea tahun 50-53 boleh kalah. Perang Vietnam tahun 64-75 boleh kalah. Lagi mau sembang, mau tawan dunia ke? Lu sembang boleh lah. Iraq pun belum tentu menang. Afghanistan balik lah. Jadi usahlah percaya sangat kepada benda-benda ini. Memang ramai orang cuba nak kuasai dunia. Tak ada orang berjaya. Genghis Khan pernah cuba. Alexander the Great pernah cuba. Napoleon Bonaparte pernah cuba. Hitler pernah cuba. Amerika pun sedang mencuba. Tapi berjaya ke setakat ini? Jawapannya tidak. Sebab ini bumi ada owner dia. Siapa? Allah. Kita orang beriman kan? Percaya ada Allah. Nak kuasai dunia apa benda? Ada pula yang kait Dajjal ni dengan manipulasi teknologi macam-macam. Ada yang kata Dajjal disihir bagai-bagai. Ada yang kata Dajjal ni sekarang ada di Pulau Chichijima di dekat dengan Jepun, dekat Devil Sea dekat dengan Jepun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bincang daripada sudut Al-Quran, Sunnah dan juga ulama, ini semua perbincangan sampah yang tidak mengurangkan kenaikan harga ayam pun. Bincang benda tak ada faedah untuk umat dan masyarakat. Kita nak bincang persiapan, bukan nak bincang inilah dia. Ambil tujuannya. Kita nak tahu tujuan. Sebab itu orang yang buat research, nombor satu disiplin penulisan adalah problem statement. Apa problem awak? Yang sampai awak nak katakan masalah. Macam contoh, Ustaz, Dajjal ni siapa? Dajjal ni pula saya tengok dia ikut teori. Kalau orang tu dia benci ke Syiah, maka Syiah lah Dajjal. Kalau dia benci Wahabi, Wahabi lah Dajjal. Kalau dia benci Yahudi, Zionis itulah Dajjal. Kalau dia benci ke Amerika, Amerika lah Dajjal. Kalau dia benci ke Perdana Menteri lah Dajjal. Kalau dia benci ke jiran dia lah Dajjal. Dajjal ni ikut siapa orang tu benci, kalau tuan-tuan perasan. Teori satu, Syiah adalah Dajjal. Ada kata Syiah juga pengikut Dajjal. Syiah ada analisis Google Map, pusat Syiah Rafidah di Isfahan. Memang situ tempat Luleh Nasib mencampur ke dalam telaga macam-macam. Dan kita tak nafi, memang di Syiah, di Iran ramai Yahudi, tapi fakta ini ditutup. Semasa revolusi Iran tahun 79, sudah ada 80,000 orang Yahudi di Iran. Di Tehran saja 60,000 Yahudi, di Shiraz ada 8,000, di Kermanshah ada 4,000 orang, di Isfahan ada 3,000, bakinya di Kyrgyzstan, Kashan, Tabriz dan juga Hamdan.
Dan lepas revolusi Islam tahun 79, 20,000 Yahudi pindah daripada Iran. Tapi pertengahan 80-an masih ada sekitar 20 hingga 30,000 Yahudi. Jadi teori ini plausible, mungkin. Sementara lagi Nabi menyebut dia akan muncul daripada Aspahan. Itu kau boleh terima. Tapi orang Syiah pula marah. Oh, dia menuduh koma pula dah sebagai Dajjal. Hak Dajjal sebenarnya tu Arab Saudi pula dah. Dia nuduh ke Arab Saudi. Dia nuduh ke Wahabi. Kat mana pula Saudi tu Dajjal? Ustaz cuba tengok. Nabi sebut hadis tentang Dajjal ni mata satu. Mata dia satu. Cuba Ustaz tengok logo polis Saudi. Semua mata satu. Kita pun pandang. Ya tak ya juga. Kacau tu mana satu yang betul. Memang isu Eye of Horus. Kita panggil Eye of Horus ini memang banyak. Macam tuan-tuan yang baru balik haji. Kalau musim haji ada Quwwatul Hajj wal Mawasim. Pasukan khas petugas haji. Dia punya lambang pakaian dia memang mata betul. Dan ada juga yang kaitkan kebetulan mufti-mufti Saudi semuanya buta sebelah mata. Kebetulan Muhammad bin Ibrahim Ibn Humaid bin Bas Abdul Aziz Ali Sheikh semua buta sebelah mata. Jadi munasabah lah kata mereka. Wallahu a'lam. Kata lagi kalau pergi ke Madinah kan orang Muzawir akan tunjuk ustaz itu istana Raja Saudi atas Jabal Habsyi dekat Wadi Al-Aqiq, dekat dengan Jurf sepadan dengan Jamiah Madinah itu. Oh tu kata tu markah Dajjal tu ustaz. Sebab Dajjal dia tak mampu masuk Madinah berdasarkan hadis. Dia setakat Jabal Habsyi saja. Jadi berkemungkinan Dajjal ni dia akan duduk atas istana, atas bukit itu. Kita boleh dengar cerita sedap juga cerita ni, tapi ini teori kita panggil yang belum dapat dibuktikan secara empirikal. Tak ada. Yang benci ke Zionis tu memang Zionis lah. Oh inilah Yahudi Zionis lah Dajjal, pengikut Dajjal terbesar ustaz. Mengapa pula? Kan Nabi sebut dalam hadis inna baina ainaihi maktubun kafir. Pada dahi dua mata Dajjal, pada dahi dia akan tulis perkataan kafir. Ini hadis Sahih Bukhari. Kebetulan pula Israel Defense Force atau IDF ditubuhkan 900 Brigade. 900 Brigade ini dikenali juga sebagai Brigade Kafir. Atau kafir ni dalam bahasa Hebrew maknanya singa, lion, anak singa, Lion Cub Brigade. Dia ada 6 battalion infantry ditempatkan di tebing barat West Bank, dan dia ada anggota dia dari pelbagai negara. Perancis, Australia, Brazil duduk dalam 900 Brigade ini. Dan dia punya kereta kebal, pesawat dia memang tulis kafir. Tapi bila tengok plausible lah. Wallahu a'lam kita. Wallahu a'lam. Tak dapat kita nak mengata ya ataupun tidak. Yang benci Amerika, tak payah ceritalah. Ustaz Dajjal terbesar Amerika lah. Yalah, ambil dalil pula. Kan dia kata ustaz ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, la yadhhabu al-lailu wan naharu hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Tak akan kiamat dunia ini sehingga ada seorang hamba diangkat menjadi raja dan namanya Jahjah. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan ta'liq oleh Ahmad Syakir, hadis ni benar. Lama saya tanya apa kait Amerika dengan Jahjah. Dia kata gini ustaz, dalam bahasa Inggeris huruf G ni dibaca J. Jadi kalau Jahjah, kalau ditulis dengan gah-gah ataupun geh-geh, gah-gah ni secara fonetiknya dia mirip dengan bunyi George. Jadi yang Nabi sebut Jahjah itu ada kemungkinan orang itu adalah George Bush. Jadi George Bush ni memang Nabi dah sebutkan dalam hadis. Sudah. Hadis sahih tapi huraiannya ke situ. Wallahu a'lam. Saya tak kata salah ataupun betul. Itu kita panggil teori. Begitu juga hadis Zu Zuwaiqatain. Ini hadis sahih daripada Abdullah bin Umar. Nabi sebut yukhribul ka'bata Zu Zuwaiqatain minal Habsyah wa yasbuha hilyataha wa yujarriduha min kiswataha. Kaabah akan dihancurkan oleh satu orang nama Zu Zuwaiqatain. Dia datang daripada Ethiopia, Habsyah. Perhiasan Kaabah akan ditarik
dan kiswah akan dikoyakkan. Walaka anni anzur ilaihi, dan kata Nabi, aku ditunjukkan rupa dia. Usayli'a ufaidi'a yadribu 'alaiha bimishatihi wa bimi'walih. Aku tengok dia tu kepalanya agak botak, bengkok tulang betihnya, dan dia pukul Kaabah dengan cangkul. Saya tanya, bila kaitan dengan mereka nya Zu Suwaqatain? Dia kata gini, Ustaz, sebenarnya orang itu adalah Barack Obama. Kod mana Barack Obama? Barack Obama, kalimat Obama itu dialek Puak Joluo. Joluo ni duduk di bahagian barat Kenya kan. Barack Obama ni bapak dia Afrika, mak dia orang Amerika, orang putih. Jadi Obama tu dalam bahasa dialek orang sebelah barat Kenya, maksudnya bayi lahir dengan kaki pengkang atau kaki bengkok, ataupun baby yang lahir songsang, dia panggil Obama. Dan keturunan etnik luar ini, dia duduk di selatan Sudan, Timur Laut, Uganda dan Tanzania, dan ada keturunan yang di barat daya Ethiopia. Barack Obama berhentilah jadi presiden, Kaabah rupa itu juga. Ganti pula dengan mula kenama rambut macam rambut palsu. Tukar pula dengan presiden baru Mat Bidin dan macam-macam lagi. Begitu rupa. Tapi kita tak tolak sebab hadisnya sahih. Tapi bagaimana cara awak elaborate hadis itu memainkan peranan. Kita pesan malam ni gini je lah tuan-tuan. Soalah pening-pening sangat. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan, jangan termakan dengan bisikan syaitan yang membisikkan kita supaya sibuk nak tahu Dajjal ni duduk di mana. Nabi tak ajar begitu. Nabi tak ajar suruh awak siasat mana duduk Dajjal. Bukan. Nabi dia tidak fokus pada perincian, small details, tak ada. Sebab main objektif adalah bagaimana kita boleh menguruskan Dajjal. Syaitan dia bisik, dia akan bisikkan kita, Dajjal duduk mana? Kat mana dia bersembunyi? Di mana dia turun? Apa teori yang ada? Kat Amerika ke? Kat England ke? Kat Rusia ke? Kat Kodiang ke? Ini kerja setan. Bukan masalah kita Dajjal itu keluar di mana, bagaimana, apa yang mustahak, kita buat persiapan. Kalau tuan-tuan perhatikan hadis, Nabi tak pernah suruh kita cari. Nabi suruh kita buat beberapa amalan, saya akan terangkan nanti. Itu je Nabi suruh. Dan Nabi tak suruh pergi tengok pun. Nabi suruh duduk diam-diam, stay at home. Stay at home. Nak cari buat apa? Oh, saya Ustaz, saya kena tahu di mana Dajjal ni. Kenapa pula? Kerana saya ni Persatuan Veteran Komando. Kami ni UTK, GGK, VAT 69. Siap untuk nak membunuh Dajjal. Kami semua hulu balang daripada Persatuan Silat Cekok, Gayung, Lian, Senden dan macam-macam. Ni tengah semangat mat kilau. Kami bawa kerih 9 lok. Kami nak cari Dajjal. Kami akan tetok Dajjal. Hari ni juga. Ustaz beritahu je di mana peta ni. Tuan-tuan, hak semangat tentu arah tu ngapa? Ada tak hadis yang sepanjang saya bacakan kepada tuan-tuan, di hujung Nabi sebut, sekiranya kau bertemu Dajjal, maka bunuhlah dia. Ada Nabi suruh? Tak ada. Bukan kerjaan kita. Siapa yang akan bunuh Dajjal? Bukan kita. Nabi Isa AS. Dan itu hadisnya jelas. Awak tu baru Haji Isa, bukan Nabi Isa. Yang bunuh tu Nabi Isa. Sebab itu Nabi pesan, kata Abu Dahmah, ni didengar daripada Imran bin Husain, pernah meriwayatkan satu hadis, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Siapa-siapa dengar Dajjal dah datang, jangan pergi, kata Nabi. Contoh, kita duduk di Temerloh, dapat WhatsApp group, orang mesej, oh Dajjal ada dah di dataran Merdeka, mau pergi tengok. Betul lah Nabi khabar mata dia satu, ni orang viral gambar. Kita semangat tuan minyak pop naik Kuala Lumpur. Tak, Nabi tak ajar begitu. Duduk diam-diam je. Ini kalau nak ikut Nabi lah. Kalau nak ikut semangat ke Melayuan tu, pergilah naik. Kataklah dia, tu bukan kerja awak. Nabi sebut, fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uh mimma yub'atsu bihi minasyubhat aw lima yub'atsu bihi minasyubhat. Demi Allah, kata Nabi,
Siapa-siapa yang menganggap dia gagah, kemudian dia pergi jumpa Dajjal, nescaya dia akan terikut dengan Dajjal. Demi Allah, Nabi sumpah, fa wallahi, kuat macam mana pun tak kuat iman kita. Sebab Dajjal ni dia ada magic. Dia pandai beri janji-janji manis. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud, dalam Mustadrak Al-Hakim dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Tuan-tuan sekalian, Nabi suruh berlindung, bukan suruh cari Dajjal. Bukan suruh kaji, oh Dajjal ni sidak. Nabi suruh berlindung. Minta perlindungan Allah daripada gangguan Dajjal. Yang bunuh Dajjal bukan kita. Fayatlubuhu hatta yudriku bibabi lud fayaqtuluh. Nabi sebut yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Yang akan membunuhnya di mana? Bukan di Temerloh, bukan di Kuantan, tapi di Babul Lud, di pintu Lud di Israel sana. Tak payah semangatlah nak bunuh Dajjal ke nak buat santau ke dia, tak perlu. Ada cerita orang pergi Mekah, ni orang tak mengaji, semangat tinggi, ilmu tak ada. Dia duduk depan Masjidil Haram, depan Kaabah. Tengah dia merenung Kaabah, dia tengok ada satu jemaah tawaf. Dia tengok jemaah tu ada ciri-ciri Dajjal. Mata buta sebelah, rambut kerinting, mukanya gelap macam kismis kecut. Kan dalam hadis disebut kan. Dia khabar Dajjal. Dia kejar je jemaah ni. Jemaah ni bila tengok orang kejar, dia lari. Lari. Bayangkan lari lawan arus dalam Masjidil Haram. Tangkap oleh polis. Bawa siasat. Kenapa kau lari? Saya kena kejar. Mana saya tahu. Kenapa kejar dia? Ini Dajjal. Gelak habis polis. Kenapa polis gelak? Ini orang semangat, ilmu tak ada. Apa sebab polis gelak? Kerana Dajjal dia tak akan masuk dua tempat. Mekah, Madinah. Yang apa semangat tentu arah tu. Kalau jumpa di supermarket Meloh ke di Kuantan, mana sabar nak kejar jumpa dekat Kaabah, tak mengaji. Ini orang kita sekarang semangat tinggi tapi tak mengaji.